Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, hari ini kita akan belajar berkenaan dengan lengkung pertumbuhan. Okay, apa yang kita akan belajar pada hari ini? Okay, yang pertama, memerihalkan jenis tumbuhan berdasarkan kita hidup. Okay, dan yang kedua, lepas kita dah kenal jenis-jenis tumbuhan, kita akan mencerakinkan lengkung pertumbuhan berdasarkan jenis tumbuhan yang mana kita bahagikan kepada 3. Okey, jenis pertumbuhan berdasarkan kitar hidup. Okey, ada 3 jenis. Okey, yang pertama ialah tumbuhan semusim. Okey, yang kedua adalah tumbuhan dui musim dan yang ketiga adalah tumbuhan saka. Okey, tumbuhan semusim ni adalah tumbuhan yang mana dia mengambil masa satu musim ataupun lebih kurang 1 tahun untuk melengkapkan satu kitar hidupnya. Okey, contohnya adalah pokok padi, pokok labu dan pokok tembikai. Okay, manakala untuk tumbuhan dui musim pula, okay, dia mengambil masa lebih kurang 2 tahun untuk melengkapkan satu kitar hidupnya. Okay, contohnya adalah kubis, lubak merah dan bunga balung ayam. Okay, manakala yang ketiga adalah tumbuhan saka yang mana dia hidup lebih daripada 2 tahun. Okay, contohnya adalah rumput, pokok bunga raya dan pokok mangga. Okay, kita tengok pula tumbuhan semusim. Okay, seperti yang cikgu katakan tadi, okay, tumbuhan semusim ni adalah tumbuhan yang mana mengambil masa lebih kurang 1 tahun ataupun 1 musim untuk melengkapkan satu kitar hidupnya. Okay, dan dia akan mati selepas melengkapkan kitar biologinya. Okay, maksudnya macam ni, dia bermula dengan percambahan. Okay, lepas bercambah dia akan menjadi tumbuhan lah. Okay, dan membesar. Okay, lepas membesar dia akan menjadi tumbuhan matang, berbunga dan menghasilkan biji benih. Okay, selepas mengalami proses pembiakan dia akan mati. Okay, contohnya tadi macam pokok padi, pokok labu dan pokok tembikai. Okay, dia bermula dari biji benih, okay, menjadi tumbuhan matang. Lepas tu, lepas menghasilkan buah ataupun biji benih, dia akan mati. Okay, kita tengok pula graf lengkung pertumbuhan bagi tumbuhan semusim. Okey, lengkung pertumbuhan bagi tumbuhan semusim ni adalah lengkung pertumbuhan sigmoid. Okey, bentuk grafnya adalah bentuk S. Okey, kita tengok kat sini ada 3 peringkat, peringkat A, B dan C. A, B, C dan D. Okey, kita tengok peringkat pertama. Okey, untuk peringkat pertama, kalau perhatikan pada graf ni dia menurun. Okey, kat sini berlaku penurunan jisim. Okey, di mana pada peringkat ni adalah peringkat percambahan. Okey, peringkat percambahan. Okey, di mana makanan yang tersimpan di dalam cotyledon. Okey, ni biji benih. Okey, dalam ni ada cotyledon. Okey, ini adalah cotyledon. Okey, kanji ataupun makanan yang tersimpan dalam cotyledon ni akan digunakan untuk percambahan sebab tu dia punya jisim menurun. Okey, lepas tu lepas dia dah bercambah, okey, dah ada pucuk, dah ada akar, okey, dia akan dapat jalankan fotosintesis. Okey, jadi kat sini dia punya saiz akan bertambah, jisim pun akan bertambah sebab apa? Pada peringkat ini tumbuhan dah boleh mula menjalankan fotosintesis. Okey, bila dah boleh mula menjalankan fotosintesis, jisimnya akan bertambah, saiznya akan membesar sehingga menjadi matang. Okey, seterusnya masuk peringkat C. Okey, pada peringkat C kalau perhatikan pada graf ni malar sahaja. Okey, di mana di sini berlaku pertumbuhan sifar, tumbuhan telah matang. Okey, dan di peringkat D kalau diperhatikan berlaku penurunan jisim. Okey, di sini selepas tumbuhan matang dia dah dapat menghasilkan biji benih, dah berbunga semua. Okey, dia akan mengalami penuaan. Okey, pada peringkat ini kadar fotosintesis pun akan rendah. Daun dah mula gugur, bunga dah mula gugur dan berlaku penyebaran biji benih. Dan selepas peringkat D ni tumbuhan akan mati. Maksudnya dalam tempoh 1 musim ataupun 1 tahun ni, okay, dia akan lengkapkan kitab biologinya bermula dari percambahan sehingga dia mati.
Okey, kita tengok tumbuhan yang kedua iaitu tumbuhan dui musim. Dui ni maksudnya dua. Okey, dia akan mengambil masa lebih kurang 2 tahun, okey, untuk melengkapkan satu kitar hidupnya. Okey, pada musim pertumbuhan pertama merupakan musim pertumbuhan tampang. Okey, di mana pada peringkat ini berlaku pertumbuhan struktur akar, daun dan batang sehingga dia menjadi tumbuhan yang matanglah. Okey, lepas tu masuk musim kedua. Pada musim kedua ni adalah musim di mana tumbuhan ni dah boleh mula membiak. Okey, dan biasanya untuk tumbuhan dui musim ni dia tinggal di kawasan iklim sederhana. Okey, setelah mengalami pertumbuhan tampang, proses akan berhenti seketika di musim sejuk dan pertumbuhan akan diteruskan apabila memasuki musim bunga dan musim panas. Okey, musim pertama tadi dia akan membesar. Okey, berlaku pertumbuhan akar, daun dan batang. Okey, masuk musim yang kedua dia akan mula berbunga. Okey, dan akan hasilkan buah dan biji benih. Okey, lepas dah alami proses pembiakan baru dia akan mati. Contoh kat sini adalah kubis, lobak merah dan pokok bunga balung ayam. Okey, kita tengok dia punya graf. Okey, kalau awak tengok kat sini dia punya graf merupakan graf yang mempunyai dua lengkung sigmoid. Ini lengkung sigmoid yang pertama, ini lengkung sigmoid yang kedua. Okey, dan ini satu musim, ini satu musim, 1 tahun, 2 tahun lah. Okey, jadi untuk musim yang pertama, okey, tumbuhan akan alami pertumbuhan tampang yang mana dia akan hasilkan daun, batang dan akar dan boleh menjalankan fotosintesis. Okey, makanan akan disimpan dalam umbisi. Okey, samalah kalau awak tengok graf macam graf yang pertama tadi, sigmoid yang pertama tadi tu, dia bermula dengan rendah dahulu, penurunan. Okey, sebab apa? Berlaku percambahan di sini. Okey, lepas tu dia akan berlaku peningkatan jisim. Sebab apa? Sebab tumbuhan dah mula membesar. Okey, dan apabila dia dah matang, okey, kadar pertumbuhan akan berhenti seketika di musim sejuk. Okey, lepas tu masuk musim kedua, makanan simpanan yang disimpan dalam umbisi tadi akan digunakan untuk menghasilkan buah dan biji benih. Dan kalau perhatikan kat sini, dia punya jisim akan bertambah sebab dia dah mula hasilkan buah dan biji benih. Okey, dan selepas melengkapkan kitab biologi ni, selepas membiak, dia akan mati. Okey, sama juga dengan yang tadi tu. Cuma kat yang ini dua lengkung sebab dia mengambil masa lebih kurang 2 tahun. Okey, kita tengok pula tumbuhan saka. Okey, dia punya jangka hayat melebihi 2 tahun bergantung pada spesies dan keadaan. Okey, dan kita boleh bahagikan kepada dua kategori iaitu tumbuhan berkayu saka dan tumbuhan herba saka. Okey, dan biasanya untuk tumbuhan saka ni dia mampu berbunga dan berbuah berkali-kali sepanjang hidup. Disebabkan dia punya tempoh masa, jangka hayatnya panjang, jadi setiap tahun biasanya dia boleh menghasilkan buah dan bunga. Okey, dan dia mempunyai struktur yang dapat beradaptasi dengan persekitaran dan perubahan suhu. Okey, maksudnya dia tahan pada suhu yang ekstrim lah. Okey, kita tengok dia punya graf. Okey, ini adalah lengkung pertumbuhan jujukan sigmoid. Okey, maksudnya kat sini dia ada banyak-banyak sigmoid. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya lah mengikut tahun. Mengikut tahun dia hidup. Okey, lengkung pertumbuhan setiap tahun berbentuk sigmoid. 1 tahun, 1 sigmoid. Dan pertumbuhannya berlaku sepanjang hayat. Okey, kadar pertumbuhan adalah tinggi pada musim bunga dan musim panas. Sebab apa? Sebab keamatan cahaya adalah tinggi pada ketika ini. Jadi kadar fotosintesis akan meningkat. Okey, manakala pertumbuhan akan menurun pada musim sejuk. Okey, sebab apa? Sebab keamatan cahaya sedikit rendah pada musim sejuk, kadar fotosintesis juga akan berkurang. Okey, jadi kalau perhatikan pada graf ni kan, dia punya graf bentuk dia macam ni. Okey, ini tahun pertama, ini tahun kedua, ini tahun ketiga. Okey, 1 tahun, 1 sigmoid. Okey, pada musim panas. Okey, pada musim panas, okey, dia punya kecerunan graf tinggi. Bertambah. Maksudnya pertumbuhan cepat. Sebab apa? Sebab kadar fotosintesis tinggi.
Okey, pada musim sejuk, yang sedikit rata ni musim sejuk. Okey, jadi kadar pertumbuhannya perlahan. Okey, saya betulkan. Okay, ini tahun pertama, ini tahun kedua, ini tahun ketiga. Okey, yang awak nampak macam cerun ni, ini adalah musim panas. Okey, yang ini musim sejuk. Allahuakbar. Okey, yang cerun musim panas. Okey, dan yang ini adalah musim sejuk. Okey, sebab tu dia punya graf bentuk dia sigmoid, jujukan sigmoid setiap tahun satu sigmoid, setiap tahun satu sigmoid dan setiap tahun dia mengalami pertumbuhan. Okey, untuk kita dah habis berkenaan dengan lengkung pertumbuhan. Jadi, tugasan pada hari ini, cikgu nak awak jawab latihan praktis formatif 1.3, soalan 1, soalan 2 dan soalan 3. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Kalau ada persoalan, boleh tanya cikgu dalam grup. Okey, terima kasih.